Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik. Alhamdulillah kita masih lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal untuk siri yang kedua. Dah masuk kepada siri yang keempat. Maksudnya kita dah ke kelas yang keempat. Kelas yang ketiga hari tu kita dah cover tiga, kita bedah dan kita bincang tiga yang berkaitan dengan pengenalan ataupun bahagian pengenalan dalam sebuah tesis, iaitu selepas kita dah buat affiliation, tajuk semua. So kita start dengan permulaan, iaitu bahagian nombor satu, iaitu adalah pengenalan dalam sebuah tesis. Biasanya bahagian ini adalah ringkas, pendek, dia tidak terlalu panjang. Jadi bahagian siri yang ketiga itu kita dah bagi contoh tiga. So kita sambung yang keempat, ada 4 hari ini. So secara totalnya campur 3 campur 4 kita ada 7. So kita akan bincang 4 lagi artikel hari ini berkaitan dengan topik pengenalan, bagaimana nak tulis pengenalan dia di bahagian pengenalan dalam sebuah tesis. Sebuah artikel. Okey. Jadi topik dia kat sini ataupun judul artikel kita yang pertama Educators' Perceptions of Technology Integration into the Classroom a Descriptive Case Study. Okey, jadi topik ni dipilih untuk kita punya nak bedah lah dan nak kita bincang. Okey, kita pergi terus kepada pengenalan ataupun first paragraph dia untuk bahagian pengenalan. Untuk topik Educator Perception and Technology Integration into the Classroom, a Descriptive Case Study, dia mula yang ni untuk introduction. How student prefers to learn has changed dramatically since the introduction of the internet. Student no longer prefer passive dissemination of information being delivered by a teacher. Maksudnya sekarang ni adalah topik ni adalah pembelajaran dari segi konteks classroom. So macam mana pelajar, bagaimana pendidik bersama-sama membincangkan perkara ini, especially sekarang ni dah ada topik ni. Dia punya kajian topik adalah teknologi integration. Jadi peringkat pertama ni adalah isu dan persoalan dalam menekankan kepentingan topik ini. The purpose, kenapa dia mulakan ayat how student prefer to learn has changed bla 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 tu, nak highlight bahawa this is issue dan persoalan yang dalam menekankan kepentingan topik ini. Okey. Kemudian poin yang kedua agak panjang sebab dia melibatkan beberapa literature ataupun sokongan literature. So dekat sini kita consider yang terbaik ataupun yang relevance dalam menggambarkan satu situasi yang bersesuaian dengan topik ni lah, teknologi integration terhadap educators' perception. Okay, student prefer to watch a task taking place and then attempt to duplicate it instead of reading or being instructed about the topics. So ada beberapa scholar. For example, 59% of generation 59% of generation Z dalam umur 14 hingga 23 tahun access YouTube for learn and informations. So banyak generasi Z ni dia orang belajar menggunakan YouTube untuk dapatkan maklumat. 55% believe YouTube contribute their education and only 47% sebaliknya prefer textbook as the learning. Jadi ada beberapa pembahagian nampak macam untuk generasi Z ni dia orang lebih suka kepada teknologi, especially kat dalam case ni adalah dalam literature ni adalah YouTube. The finding indicate virtual application integrated into curriculum can enhance the cognitive and creative skill of students through a student-centered environments. Although the study indicates 78% of Generation Z believe teachers were important to their learning, only 39% prefer teacher-led instruction. Jadi ada juga berdasarkan kajian lepas memecahkan ada 78% of student Z ni they divide teacher were important to their learning, dan ada juga sedikit 39% prefer teacher-led instruction.
Okey, yang poin nombor 2 ni adalah sokongan literature yang berkaitan dengan topik ni, teknologi integration. Bagaimana sokongan literature yang relevan ni menjelaskan situasi semasa. Kita tengok kajian-kajian 2018-2017 yang dapat memberi kaitan dengan topik ni. So kenapa kita nak buat teknologi integration? So ada beberapa sokongan literature. Okay, next perenggan, dia ada 4 ayat penting dalam perenggan ini. Okay, so dia start with dalam yang ni dia ada cerita sikit, dia counter ataupun dia kata beri justifikasi kenapa topik ni penting untuk dikaji. Okay, dia start, during the last 7 years the numbers of technology device has grown 363% in our public school. Okay, tinggi tu, 363%. However, the use classroom computer that duplicate and passive pedagogy of traditional classroom has become more common, and the percentage education professions development opportunity for technology integration has remained unchanged. Ada beberapa sekolah Genota. Most challenge course, even those that use a learning management system (LMS), tend to be teacher centered and lecture based. Okay, ini yang ayat yang pertama untuk perenggan seterusnya ni sebenarnya nak menjelaskan justifikasi kenapa topik ni perlu dikaji. Kenapa teknologi integration ni perlu dikaji? Kerana berdasarkan beberapa literature review juga menemukan beberapa dapatan yang menggambarkan perkaitan antara teknologi ni dan bagaimana learning tu sendiri berlaku. Sudah ada beberapa. Okay, ayat yang kedua, higher education tend to be slow at adopting innovation in part of because of the risk and time commitment involved in exploring new tool and idea. Walaupun kita tahu ayat ni nak beritahu walaupun higher education tu penting untuk terapkan teknologi integration, tetapi dari segi adapt pelaksanaan agak sedikit perlahan kerana mungkin isu berkaitan dengan risiko dan juga adalah berkaitan dengan komitmen. Kat sini mungkin komitmen masa dan juga untuk menyiasat atau mengeksplor tool-tool ataupun idea-idea baru dalam topik ni. Okey. Kemudian lainan terakhir untuk perenggan ni, untuk yang ayat yang ketiga, they mention about simply add more device into the classroom is not enough to change instruction practice. Dia beritahu bahawa walaupun kita tambah beberapa device pun dekat classroom untuk pembelajaran ini, dia masih lagi tidak cukup untuk mengubah atau merubahkan dari segi amalan instructional di dalam classroom. Jadi benda ni kena kaji lah, bukan kadang macam kita slot in ataupun kita plug in tambah-tambah macam-macam device, kita dah kata dah capai dah integration, tapi dalam kes ni kita kena betul-betul faham dari segi dalam kes ni pelajarlah. So apa yang boleh ataupun menyebabkan ataupun kesan sehingga tu pelajar dapat memberi tumpuan dalam pelajaran. So isunya ada berkaitan dengan minat, dari segi membawa diri, rasa seronok dan rasa rasa boleh faham. So benda-benda ni perlu dikaji. Okey, seterusnya perenggan yang seterusnya, perenggan yang ketiga, dia memperlihatkan beberapa solution. Okey, dia start dengan perenggan yang pertama, to effective meet the learning style generation Z ni atau generation Z ni, and those student following educator need be able to adapt to quickly changing technology, be comfortable with student who multitask, be open to technology risk teaching and learning environments. So dalam topik ni sebenarnya nak beritahu bagaimana cadangan ataupun solution bagaimana topik ini dapat dilaksanakan di kalangan pelajar. So artikel ini juga nak beritahu bahawa okey, dengan penerangan yang akan ditulis dalam artikel ni membantu pada pelajar untuk diorang ataupun kepada educators, kepada pendidik, bagaimana dia ini dapat dilaksanakan kepada pelajar. Okey, dekat sini pakcik bukan nak cerita pasal artikel, apa dia buat, kita nak belajar menulis. So kat sini perenggan ini dimulakan dengan nak beritahu tentang kenapa dan bagaimana solusi atau cadangan topik ini dapat dilaksanakan kepada pelajar. Okey, seterusnya dia gunakan ayat. Kadang-kadang menulis artikel perkataan ni antara yang penting jugalah. Sebagai bila kita menulis tu kan kita kena ada synthesize dan sebagainya, kita nak nampakkan satu citation dengan satu citation lain. Sebab tu dia guna perkataan however. Okay. However, most educators do not have the adequate knowledge, skill and confidence to effective or efficiently use the available technology to support technology integration into the learning environment. So walaupun kita mengharapkan pelajar boleh terima
dengan peningkatan atau perubahan dalam teknologi integration, malah dari segi challenge and obstacles juga di kalangan guru, malah guru juga dari segi kemahiran dan knowledge tu masih lagi di peringkat rendah ataupun moderate. Ayat yang ketiga, okay, in order to generate a systematic and empathic change that can be sustained over time, education leader will need to explore the humanistic aspect dan aspek tingkah laku manusia of the change process as experienced by educators. Inherent in the shifting roles of educators is an in-depth understanding of the value, belief, confidence educator bring to the integration of technology into the classroom. So dalam bab ni pun secara keseluruhan dimulakan nak beritahu sebenarnya cadangan. Dalam bab ni macam direction. So dalam peringkat atas ini mencadangkan solusi kepada pemimpin pendidik untuk melihat dan juga menambah baik yang seperti dicadangkan tadi dari segi aspek humanistik, di samping memahami nilai, kepercayaan, keyakinan pendidik untuk melaksanakan. Kita tahu tadi kita masih lagi moderate kebanyakan masa didik, sebab tu kita kena menjelaskan nilai, kepercayaan, keyakinan kepada pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bilik darjah contohnya. Okey, sebab kita dalam kajian ni dia beri spesifik dalam classroom. Okey, itu dia. Jadi dia ada beberapa perenggan besar, iaitu 3 perenggan besar untuk memperihalkan topik dia yang berkaitan dengan educators perception of technology integration into the classroom. So dia buat descriptive case study. Okey, kita pergi pada contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Okey, topik dia mungkin secara kebetulan yang ni pun dia berkaitan dengan teachings, yang berkaitan dengan teknologi integrations di classroom. So kita masih lagi mengekalkan dalam konteks teknologi. Kat sini tajuk dia adalah crafting a web unique value propositions using the concept analysis technique. Okey, kita tengok apa yang ada dalam perenggan demi perenggan di bahagian introduction topik ini. And crafting a web unique value proposition using the concept analysis technique. Okey, dia mulakan dengan introduction. Dia akan mulakan dengan topik dia lah. Dia jelaskan kat sini, trading online is become an essential part of today business practice and used by business across the whole sectors. Hence, the proliferations of e-commerce website, despite the increasing attempt to trade online and the subsequent investment, owners still struggle to meet customer expectation and engage online customer. This may be a self-reinforced cycle in many owners have little knowledge on how to create a web unique value propositions appealing to their target market. Okay, yang pertama ni sebenarnya dia nak cerita dari segi, of course lah, permulaan perenggan. Dia adalah pengenalan dalam menekankan kepentingan kenapa topik ni lah. Contoh dia bagi, trading online perlu mencipta. So mana-mana trading online sekarang kena buat. Dalam topik ni adalah web unique value propositions dalam mencapai sasaran pasaran. Okay, so dalam kes ni bagaimana trading online perlu mencipta and crafting web unique value propositions dalam mencapai sasaran pasaran. Okay, ini merujuk pada ayat nombor 1 tadi. Kalau pakcik baca tadi, dia melibatkan ayat 1, ayat 2, 3, 4, 1 hingga 4. Okay, ayat yang kelima, although creating value proposition is not a new practice, online value proposition OVP is still equivocal and many SME are still struggling to create a success ones. Okay, ayat yang ke-6, a success OVP, online value proposition, identify the reason why customer will click on, return, register or buy from the website and feel motivated to share their experience. So ayat yang ke-5 ke-6 ni kita boleh simpulkan bahawa bagaimana artikel ini ingin menjelaskan bagaimana topik ini yang berkaitan dengan web unique value proposition ni adalah relevan dalam mendapatkan dalam topik ni, sebab because sasaran dia untuk mendapatkan sejumlah bilangan yang baik. Okey. Okey. Sekejap.
Alright, kita sambung. Minta maaf, buka charger sebenarnya. Takut bateri habis. Okay, kita sambung. Okay, perenggan ni sebenarnya kita nak cerita pasal kita nak mencipta web unique value proposition kepada at least nak memenuhi di pasaran secara online. Sebab tu ayat di sini kita bedah dalam artikel dia bagi contoh trading online. Okay, seterusnya kita pergi perenggan yang kedua. Okay, dekat sini ada 3 ayat. Okay, kita go through ayat by ayat lah. Cuma ayat 1 dengan 2 tu sebenarnya dia menjelaskan perkara yang sama. As described in the following section, okay, we found a few study in literature on the value creation of website associate with online business. Given the importance of identify this value and in order to improve success, it is the first necessary to create web unique value propositions. Okay, dekat perenggan ni bagi saya ada part yang menarik untuk kita belajar. Okay, pakcik ulang balik untuk ayat 1 dan ayat 2 ni untuk kita lihat bagaimana dia menulis. Yang kita boleh copy juga certain ayat untuk kita masukkan dalam bahagian pengenalan kita. As described in the following section, bahagian ni kita boleh ambil. We found, sebab merujuk we adalah menunjukkan dia penulis bersama-sama. Maksudnya dia bukan first author, ada beberapa author. Okay, dia bukan first author pula. Dia bukan only one authors, dia ada beberapa authors. We found a few study in literature yang berkaitan dengan topik lah on the value creation of website associate with the online business. Saya nak beritahu bahawa hanya literature yang berkaitan dengan topik saja diberi tumpuan. Titik. Given the importance of identify, ayat ni boleh ambil. Given the importance of identify these values and in order to improve success, it is first necessary. Ini kadang-kadang macam kita nak meyakinkan orang dalam menulis. It is the first necessary to create a web unit. Ini merupakan usaha yang pertama lah dalam membangunkan web unique value proposition. Ini ayat kita boleh ambil. Beberapa ayat kat sini, given the importance of identify this bla 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 and this value and in order to improve success. Okay, koma, yang ni kita boleh ambil balik. It is the first necessary. It is the first necessary. Ini kena ambil juga point dia. Okay, di sini mungkin slide kita dah siri yang keempat. Ada kadang ayat-ayat yang best tu tak adalah pakcik nak kena semua nak line kan. Jadi bila mendengar menonton video ni, kita akan mendengar point tu, nanti you all take note. Okay, jadi ayat nombor 1 dan 2 ni menjelaskan beberapa kajian literature yang menyokong untuk topik ya, dalam topik ni untuk mencipta web unique value propositions. Okay, kita pergi ayat ketiga. Dia sebenarnya nak cerita objektif ayat ketiga ni. Dia mention this research address this issue by review the existing literature on website value creation to create a framework of web unique value proposition. Jadi kita tahulah dekat sini baru kita nampak. Tadi tak nampak perkataan tu. Di perenggan inilah baru nak nyatakan tujuan dan objektif artikel ini untuk membangunkan framework, iaitu membangunkan framework of web unique value proposition tadi. Okay, seterusnya kita pergi pada perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga dia melibatkan 3 ayat kat sini. Yang pertama sekali dia kembangkan lagi. Tadi ada sentuh, ni dia kembangkan lagi. So dia menjelaskan situasi. Dia nak bangunkan framework tadi, dia dah beritahu dia nak bangunkan framework. So dia nak jelaskan situasi bangunan framework dari segi literature. So dia nak tengoklah apa yang, macam biasalah bila kita cover literature review, kita nak tengok apa yang banyak orang cover, apa yang kurang orang cover, apa cabaran atau kesulitan dalam bila ingin membuat sesuatu penyelidikan. Okay, jadi perenggan tu cover yang tu. So perenggan ni, idea itu ditulis begini. While the literature provide a useful foundation for creating a frameworks that assist organisation in create a value proposition for their e-commerce website. Jadi bagus dan kenapa dibangunkan framework tu untuk membantu mana-mana e-commerce website lah. So penting lah, mana-mana e-commerce website nak membangunkan e-value propositions, framework ni adalah pembantu. Okay, such as framework does not consolidate the website offering and introduce antonyms which enhance inability of website to deliver values. Okay, kita sambung titik. Perhaps it is because the rubric of value proposition draw upon a wide range of subject areas, or perhaps it is because many different perspectives complicate the discussion of issue that engage value proposition. So kat sini dia cerita jugalah dari segi optically, apa dari segi halangan yang dihadapi
walaupun kita tahu solusi dia adalah dengan kita membangunkan webs unik tu, value proposition, tapi ada beberapa perkara yang kita kena lihat dalam menghasilkan atau berhadapan dalam proses penghasilan dalam topik ni lah. Okey. Ayat yang ketiga, okey, dia dah lepas ceritakan tadi berdasarkan situasi dalam pembangunan framework dan sedikit kesulitan dan cabaran. Dia mulakan ayat ketiga, with this gap in mind. Okey, ayat tu lah, jarang juga nak jumpa ayat ni. Kita boleh ambil take note kat sini adalah with this gap in mind. With this gap in mind, this research address the lack of consensus over what constitute a good definition OVP, and the concept analysis technique is described as a means of clarify the conceptual confuse the persist over precisely what OVP. Okay, OVP berkata tadi lah value proposition tadi. Okay, yang peringkat yang ketiga ni kita tahu dia mulakan ayat dan kita boleh ambil sini ya, with this gap in mind. So sebenarnya berdasarkan kelompongan ini, kajian ini dapat memberi fokus ataupun kita memberi penegasan dan tumpuan dalam konteks analisis konsep. Dalam seperti mana dalam peringkat ni lah, dia akan memfokus analisis konsep bagi mengatasi kekurangan yang ada. Okey, berdasarkan penerangan di peringkat di atas tadi memaklumkan bahawa situasi dan kita menghadapi sedikit kekurangan dan juga halangan. So seterusnya di atas alasan itu kita menghadapi kelompongan yang mana kajian ini akan memberi fokus terhadap analisis konsep untuk mengatasi ataupun menyelesaikan kekurangan yang ada. Okey. So peringkat yang terakhir dia, dia extended lagi part cerita tadi kan, dengan nak menyelesaikan kekurangan tadi dengan dia melaksanakan konsep analisis. Jadi dia sambung next peringkat, dia mula dengan perkataan konsep analisis. Ini bagus. Dia mengikat daripada peringkat tadi dengan peringkat tadi. So peringkat yang sebelum ni dia beritahu dengan menggunakan konsep analisis. So next paragraph dia start dengan ayat konsep analisis. So dia cerita concept analysis is the established technique used the social science such in order to derive a formula that in turn can be used to generate definitions and descriptive phrase for highly complex term. Okay, tu dia nak beritahu dari segi definisi. Value proposition appear to be complex enough to merit the concept analysis approach. Much of the reason of this lack of consensus lies in the fact that online value is necessarily subjective, not to mention value laden in its interpretations. So dia nak beritahu kat sini of course lah dia nak jelaskan definisi analisis konsep tu, dan juga dia menjelaskan konsep analisis tu bagaimana untuk dibangunkan. Okay, ayat kedua, online value however is defined by the website visitor, and because of that OVP is the create to support visitor in their value creating life cycle process. Peringkat yang kedua ni pendek dia, sekadar nak menjelaskan perkaitan online jadilah online value dalam menyokong visitor. Dalam konteks ni visitor juga diperbincangkan. Poin yang ketiga, the purpose of this paper is to develop conceptual framework. Kalau kat sini jelas lah, ini tumpuan kepada objektif utama kajian. The purpose of this paper to develop a conceptual framework for defining and crafting competitive OVPs. This done by understanding their value life cycle and guided by the concept analysis technique. So ayat ketiga ni memang secara jelas menggambarkan tujuan utama kajian dalam membangunkan kerangka konsep dengan mendefinisikan dan mencipta kompetitif OVP tu. Okay, last paragraph dia tutup. The rest of the paper is organised as follow. Okay, ni sama macam kita dah tengok banyak-banyak artikel ni, artikel yang kelima sebelum-sebelum ni. Dia sekadar bagi dia rumuskan dengan menyimpulkan outline yang ada dalam artikel tu. Sebab tu ayat dia, the rest of the paper is organised as follow. Titik dua bertindih, section 2 present the web unique selling proposition for the online space. Titik, section 3 goes over the concept analysis technique as the research approach. Titik, lastly mention conclusion remark are made in the last sections. So ini sebenarnya menyimpulkan secara keseluruhan outline artikel. Dalam artikel ni sebenarnya ada empat bahagian lah. Okay, kita terusnya paper yang ketiga hari ini, ataupun sebenarnya dah paper ke-6 secara keseluruhan untuk kita belajar
penulisan pengenalan dalam sebuah artikel. Lagi sekali memang itu sebenarnya pakcik untuk tema ni, memang untuk hari ni pakcik banyak sentuh pasal teknologi, berkaitan, tapi teknologi yang kita boleh faham lah, konsep pendidikan, yang tadi pun sama juga, value proposition, website. So kat sini pakcik nak bincang artikel seterusnya, tajuk dia adalah virtual reality. Topik besar dia virtual reality and modern tourism. Pendek je tajuk dia, virtual reality and modern tourism, tourism pelancongan. So peringkat pertama, dia nak cerita tentang of course lah, cerita pasal introduction, pengenalan dalam menekankan aspek-aspek penting dan kepentingan topik virtual reality ni kepada industri pelancongan. So dia mula ayat dia dengan peringkat pertama dia, one of the most significant development in the field of information and communication technology, ICT lah, information and communication ICT, expected to greatly impact the tourism industry today is virtual reality. So nak beritahu dalam industri pelancongan, kalau ada sebut pasal ICT, kita kena pergi pada VR, itu virtual reality. Itu ayat pertama. Ayat kedua adalah many of recent innovations such as VR platform, virtual reality platform, device and content production tools enable the evolution of virtual reality. As such, virtual reality technology nowadays offer the unbounded potentials. So yang ayat nombor 1 dan 2 ni tak ada benda lain, nak beritahu pengenalan, dan juga nak cerita kepentingan kenapa kena kaji virtual reality, especially pada industri pelancongan. Seterusnya ayat ketiga. The role of such technologies in tourism and hospitality industry is management and marketing have been described in literature as capable of show their intricate ability in simulate a real life situation and context. Being as a substitute to actual travel, making a very powerful tool for meeting and needs of the industry. Jadi kita melihatkan dalam perenggan ni sebenarnya menjelaskan beberapa peranan teknologi di industri pelancongan dan juga hospitality berdasarkan literature review. Maksudnya dalam perenggan ni yang terakhir ni nak beritahu kita terdapat beberapa teknologi dalam industri pelancongan dan juga hospitality ni. So dia dalam literature menjelaskan ada beberapa lah. This is a peranan teknologi especially dalam tourism dan juga hospitality industry. So kita pergi pada perenggan yang kedua untuk artikel ini. Dia mula dengan the change that are supposed to occur in the next few years are always underestimates and come even soon. Come even sooner. Ayat kedua dia, tourism and hospitality organisation should be urged to be more future oriented and prepare fully for the planning of technology adaptations. So yang nombor pertama dan yang kedua ni untuk pengenalan ni, dia perenggan yang kedua dah untuk topik ni. Dia nak menceritakan, dia nak explain atau menjelaskan situasi semasa. Situasi semasa yang memerlukan perubahan, yang memerlukan perubahan teknologi dan gesaan untuk pelaksanaan teknologi, especially yang terbaru sekarang. Yang first tadi dah beritahu, antara teknologi yang bersesuaian dalam industri pelancongan adalah VR, iaitu virtual reality. So ayat pertama dan kedua ni memang nak menjelaskan situasi semasa yang memerlukan perubahan dan gesaan ke arah teknologi baru yang bersesuaian dengan pelancongan, iaitu virtual reality. Ayat yang ketiga dan keempat, dia bermula dengan ayat tu, dia mention aims at establish relation between concept of virtual reality and tourism and hospitality industry and presenting opportunity for the tourism sectors in consideration the value expressed in the concept of virtual reality marketing in effort of meetings. The needs of tourists in the future. So perenggan pertama dia nak beritahu tujuan kenapa pentingnya kita nak laksanakan virtual reality dalam hospitality. Jadi ayat keempat, the paper explore the potential and value tools such as VR with regard to the tourism planning and management, technology based marketing of tourism destinations and effect of VR on consumer requirement. So perenggan ini untuk ayat yang ketiga keempat, dia nak menjelaskan tujuan dan objektif utama artikel, dan juga selepas itu dia menjelaskan kepentingan yang diperolehi dengan hasil kajian berdasarkan objektif dan tujuan ini.
Okey, itu ayat 3 dan ayat 4 dia. Okey. Kita pergi kepada perenggan yang ketiga untuk topik ni. So yang ketiga ni perenggan yang terakhir lah. Okey, perenggan terakhir ni dia start dengan perenggan ni sebenarnya adalah dia bagaimana dia nak buat review dalam literature. So dia menggunakan teknik SLR dengan menggunakan beberapa database dan juga menggunakan beberapa keyword yang bersesuaian dengan log tahun. Dia ambil tahun daripada 2010 hingga 2019. So dia ada screening daripada Tempo tu ada 49 artikel dia menemukan beberapa lah. So dia buat bincang dan conclusion berdasarkan penemuan itu. Okey, itu secara conclusion bab yang perenggan yang terakhir ni. Okey, jadi pakcik bacalah paper dia, apa yang ditulis dalam perenggan yang terakhir untuk paper ni. The paper is based on literature review. The following detail based on use the process of research. Sini database yang diguna adalah Emeralds, IOP Science, Scopus, EBSCO, AB Inform dan juga ProQuest. Okey, ayat kedua, the item of the search string with connection with all statement to make sure that relevant paper will retrieve. So digunakan beberapa teknik string untuk menggunakan beberapa keyword. Kat sini adalah virtual reality marketing, virtual reality experience, augmented reality experience and ICT in tourism. Berdasarkan keyword itu dan merujuk beberapa database yang pakcik nyatakan tadi, only 49 article will yield because of the relevant after apply the exclusion and inclusion criteria. Inclusion criteria include published article between 2010 until 2019. Article written in English, scientific and peer review articles, study published in electronic digital library from newspaper or journals, and education conference. Exclusions criteria are as follow: duplicate paper and study written by different search engine, paper and work that focus on low comparison literature and no review article. Based on this study, the conclusion are drawn throughout the paper. Okay, jadi keseluruhan perenggan ni panjang, tapi dengan dia nak menceritakan bagaimana teknik dia dalam mendapatkan literature yang relevan dan yang semasa. So artikel ni dengan menggunakan beberapa database. Okey, 1 2 3 4 5 6 sebenarnya 6 database dengan menggunakan beberapa keyword. Dia ada 1 2 3 4 5 keywords dan menemukan 49 artikel yang relevan. Daripada artikel ni sebenarnya dia buat perbincangan dan conclude, iaitu apa penemuan yang diterima dan diperolehi berdasarkan dokumen yang dijumpa 49 itu. Hasil daripada penemuan ini. Okey, kita pergi paper yang terakhir. Paper yang terakhir iaitu paper yang keempat dan secara keseluruhan adalah yang ketujuh. Okey, ini paper pakcik sendirilah yang berkaitan dengan total productive maintenance, Kaizen event and performance. So tajuk dia total productive maintenance, Kaizen event and performance. Okey, kalau tengok siri yang keempat ni, dia ada variety sikit penulisan dia dekat bahagian pengenalan. Itu point dia sebenarnya. Pakcik nak kongsikan supaya you all belajar pelbagai jenis nak tulis dalam bahagian pengenalan. So but berdasarkan tip pakcik yang ada level 1 tu, apa-apa saja yang kita nak menulis pengenalan ataupun apa-apa bahagian, kita kena tengok kepada jurnal yang kita nak hantar. So bagaimana pattern mold dia dalam penulisan bahagian-bahagian tertentu. Jadi di sini kita belajar bagaimana nak menulis. Okey. Berdasarkan artikel ni, based on the National Automotive Policies Objective (NAP), the automotive organisation are required to make substantial change their management system or the maintenance system using the equipment, continuous improvement, investment in technology and innovations. Okay, ada beberapa scholar. Furthermore, based on NAP, Proton is one of the manufacturer automotive in Malaysia, has set the outline of core value for the organisation such as quality, customer focus, innovation, teamwork, speed and caring and honestly. Okay, dekat perenggan ni sebenarnya nak cerita bagaimana of course dia berkaitan dengan pengenalan dalam menekankan kritikal dan kepentingan kepada siapa? Kepada automotive industry berdasarkan isu polisi. Isu polisi sebab dia mention dalam perenggan ni yang berkaitan dengan National Automotive Policy yang menegaskan secara keperluannya topik ni perlu dikaji sebab dia selari dan dinyatakan dalam National Automotive Policy. Jadi nak beritahu topik ini, kajian ni total productive maintenance, Kaizen event and innovation performance adalah selari ataupun sama
direction je seperti mata dinyatakan dalam National Automotive Policy in Automotive. Okey, peringatan yang kedua, based pada National Automotive Policy dan kepentingan topik itu, dia mulakan peringatan yang kedua, dia mulakan ayat, based on the situation faced by automotive industry. Saya dah pergi topik dia. The total productive maintenance practice is the practice we can assist in solving the issue of cost, menyelesaikan masalah cost, teknologi and work environments. Ayat yang kedua, it also affect the innovation performance which has been set by the automotive companies. However, it must be supported by others practice in order improve innovation performance and Kaizen event. Okey, 1 hingga 3 ni, ayat 1 hingga 3 ni untuk menjelaskan berdasarkan situasi semasa yang mana itu secara khususnya automotif punya industri ni, yang mana amalan kajian dia Total Proactive Maintenance atau TPM berkelebihan untuk membantu. Maksud dengan menggunakan TPM tu, dia dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang disebutkan tadi, isu kos teknologi tu, isu pengeluaran, persekitaran, prestasi iaitu prestasi inovasi dan juga penambahbaikan yang diwakili oleh Kaizen event. Okey. Jadi dekat bahagian ini nak menceritakan berdasarkan isu-isu semasa bagaimana topik ini adalah bersesuaian dan dapat menyelesaikan beberapa isu yang bersesuaian dalam industri otomotif itu sendiri. Okey. Kita pergi ayat yang ketiga. Okey, sebenarnya dia detail up lagi dengan penjelasan yang lebih luas. Dia menjelaskan apa itu TPM. Okay. TPM is a unique Japanese philosophy which has been developed based on the productive maintenance concept and methodologies. This concept was first introduced by Nippon Denso of Japan. So Denso kita kat Malaysia pun biasa dengan Nippon Denso ni. A supplier of Toyota Motor Company Japan in the year 1971. Okay. TPM is an innovative approach to achieve the goal of zero breakdown, zero abnormalities and zero defect and zero accidents based on the scholar. TPM practice and efficient and strategic planning for business management. The TPM approach directly affect the level of efficiency and effectiveness in manufacturing organisation. Okay, so dalam peringkat ni tak ada banyak benda dia nak melihat. Dia hanya fokus kepada konteks amalan TPM itu sendiri, bagaimana dia menjelaskan maksudnya, konsep dan kelebihan amalan ini terhadap organisasi, iaitu kepada otomotif. Okey, kemudian perenggan yang terakhir. Ini perenggan yang terakhir, dia dua perenggan yang terakhir ni, dia ada satu perenggan terakhir dan perenggan terakhir tu pendek, ada dua line dia. So perenggan yang kedua terakhir ni dia mulakan dengan there are some previous study related on TPM practice, KE practice in Malaysia. So ada orang yang buat. This study was undertaken to fulfill the existing gap for examining the relationship between TPM practice, KE practice and IP in Malaysia ataupun TV industry. So sebenarnya sebahagian kecil daripada related hubungan, associate hubungan tu dah ada kajian, tetapi ditambah juga dengan satu lagi pemulih ubah dengan mengaitkan ketiga-tiganya iaitu TPM, Kaizen event dan innovation performance. Yang itu dia punya extended dia. Okay. This study was undertaken to fulfill existing gap. Okay, by examining the relationship between TPM practice, KE practice in the Malaysia automotive industry. Ayat ketiga, the research assist the industry through a systematic models based on three construct tadi to be more comprehensive and comparative in quality management maintenance process, continuous improvement application, cost reduction activity and innovation performance, especially for car manufacturer and supplier in Malaysia automotive industry. Okey, jadi perenggan yang ketiga dia nak menyatakan terdapat beberapa kajian literature yang berkaitan dengan topik ni. Kemudian di highlight juga apa yang extended ataupun existing gap dalam artikel ni yang seterusnya dapat memberi kepentingan kepada automotive industry, especially in Malaysia. Ayat yang terakhir, dia simple je. Perenggan yang terakhir ni simple je, ayat ada dua line. Therefore, the aim of this study to determine relationship between TPM, Total Proactive Maintenance, Kaizen event, KE dan IP, Innovation Performance for Malaysia Automotive Industry. Jadi yang point last tu dia nak conclude dengan strengthenkan itulah tujuan dan objektif utama dalam artikel ini. Okey, alhamdulillah. Okey, panjang sikit sebab kita bedah dalam 4 artikel.
Dan kalau you all nak tahu, memang untuk level tu dia kadang-kadang pakcik tak nak ambil banyak masa, kadang-kadang sebenarnya nak 30 minit. So yang ni pun dah 40 minit. Sebab tu kadang-kadang pakcik bedah 4 tu pun kira dah banyak dah. Okay, sebenarnya 3 just nice supaya kita boleh bincang. Tapi itulah, kadang-kadang kita seronok nak share, jadi pakcik share 4 di sini. Okay, banyak kita share hari ni, banyak yang kita dapat belajar. Kita bukan nak belajar topik kita nak belajar menulis. So lihatlah bagaimana pakcik menerangkan dan kita bedah sama-sama untuk lihat dan perhalusi ayat yang digunakan. Dan bila you refer slide nanti, you akan lebih detail. Oh, dia guna ayat ni, so saya pun nak guna. So dengan menggunakan perdana wacana tadi, therefore, however. Okey, kemudian tadi ada beberapa perkataan-perkataan yang menarik kan, yang kita boleh guna, yang seperti mana dijelaskan tadi, tak terhad dengan apa? Perdana wacana. Jadi dia permulaan ayat dia macam mana. Jadi selama ni tak tahu pun sebenarnya kita boleh buat perenggan pendek, 2 line pun boleh buat satu perenggan. Kadang-kadang kita ni buat perenggan sampai half page ke satu muka surat A4 tu, kadang-kadang satu perenggan je, kadang 2 perenggan. Di sini sebenarnya orang buat satu perenggan 2 line je. Nanti kita boleh belajar semua teknik-teknik ni. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk siri yang keempat ni. Mohon maaf ada sebutan sana sini yang pakcik buat kesilapan tadi, salah sebut, tak jelas ataupun tak tepat ayat dari segi sebutan. Pakcik mohon maaf dari segi kesilapan dan kekurangan. Okey, semoga kita semakin bertambah kefahaman dalam penulisan artikel. Semoga semuanya dapat manfaat, dipermudahkan segala urusan. So kita jumpa untuk siri akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.